Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua. Saya ucapkan tujuan video yang saya buat ini adalah bukan apa-apa pun, tapi cuma nak menerangkan tentang Darul Fuqaha Center ataupun sedikit sebanyak sejarah tentang Darul Fuqaha Center. Nama yang diberi adalah Alif Iskandar Zainuddin dan saya berumur 19 tahun. Saya menyertai banting dan kini sedang melanjutkan pelajaran di Universiti Selangor ataupun dikenali sebagai UNISEL. Dan saya juga adalah sebagai seorang pengasas Darul Fuqaha Center. Ada beberapa soalan yang telah berikan kepada saya oleh beberapa orang lah. Yang ni bukan sekadar kita buat, tapi memang soalan tu kita dapat sendiri daripada IG, daripada Facebook. Dua soalan yang kita dapat. Yang pertama, soalan dia mengenai kenapa Darul Fuqaha Center? Kenapa diberikan nama Darul Fuqaha Center? Yang kedua, bagaimanakah wujudnya Darul Fuqaha Center ni? Daripada mana? Kenapa boleh tercetusnya idea dinamakan Darul Fuqaha Center? Dan yang ketiga, kenapa berani sangat buat Darul Fuqaha Center ni? Ayah tidur siapa-siapa ke? Dan yang keempat adalah mengenai siapakah pelajar-pelajarnya, apa subjek yang diajarnya, dan apa fungsi Darul Fuqaha Center ni. Dan yang kelima, last sekali, bagaimanakah sistem Darul Fuqaha Center ini berleluasa. Kita berbalik soalan, kenapa dinamakan Darul Fuqaha Center? Baik, nama Darul Fuqaha Center ini adalah dia berasal daripada rumah-rumah Al-Fuqaha. Al-Fuqaha itu jamaknya faqih. Al-Fuqaha itu adalah jamak kepada faqih. Rumah bagi orang-orang yang alim. Kerana tempat saya belajar tu pun nama Darul Faqih, maka tidak salah, maka sebab dalam tu ramai. Sebab kalau kita belajar dalam ilmu balasaraf atau ilmu nasaraf, kita mengatakan kalau 3 ke atas maka adalah jamak. Maka saya mintakan adalah Al-Fuqaha kerana saya dapat selepan di situ. Itulah asal untuk persoalan kenapa dinamakan Darul Fuqaha Center. Okey, aku nak sampaikan benda ni tapi aku tak tahu kat mana tempatnya dan macam mana orang nak tahu. Kau sampaikan dekat FB tapi kau tak bagi tahu kau ni daripada mana. Jadi saya fikir, saya terbaca satu buku tu, nama saya tak tahu nama tajuk buku tapi kita baca dia tulis Al-Fuqaha dalam tu. Bila kita baca Al-Fuqaha, saya tak tahu kita apa, tapi saya baca dah buku tu ada kat dalam library. Saya tak ingat buku apa saya baca. Kalau saya ingat saya akan bagi tahu, tapi saya tak ingat. Jadi Al-Fuqaha jamak. Fuqaha. Saya jumpa hari saya Fuqaha duk mikir kan. Tapi alhamdulillah saya betul-betul himat. Saya himat kat depan dekat kawasan luar tu, dekat signboard tu tengok Darul Fuqaha. Terus malam tu saya dapat ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni bukan nabi, saya beritahu saya bukan nabi, saya bukan malaikat wali-wali ke apa, tapi saya ni insya-Allah jadi bakal wali nikah ya gitu kan. Tapi saya terfikir, saya terbangun dia tu pukul 3 pagi, saya terbangun. Saya terfikir Darul Fuqaha Center. Maka wujudlah Darul Fuqaha Center tu. Saya bangun, saya solat hajat, saya minta istikharah, ya Allah ya Allah, adakah boleh aku letakkan nama Darul Fuqaha Center? Maka saya tidur balik, saya mimpi boleh. Saya mimpi bukan saya mimpi dengan ulama-ulama mana, tidak. Saya mimpi dengan guru-guru saya gitu kan. Guru-guru saya datang, dia kata kau letaklah nama Darul Fuqaha Center, senang gitu. Okey, baik. Saya sebenarnya jenis orang yang suka ngikut orang Saya macam ikut orang tu, tapi kita dah buat research. Kita dah buat research dulu, kita dah fikir baik-baik baru kita buat. Jadi saya fikir time tu, aku ni nak sampaikan ilmu ni macam mana? Aku ni dah lah sijil tak ada apa sangat kan. Nak sampaikan ilmu kat sekolah tu, kat masjid tu payah tu. Jadi kita cubalah slow-slow buat live. Lepas tu bukan ada orang masuk pun buat live. Bukan kita ngaji sampai 40 minit, 20 minit, 30 minit, tak ada orang masuk pun. 1, 2 keluar, 2 keluar, dah itu je kan, apa-apa pun kan. Jadi saya fikir balik, aku buat live tak jalan, macam mana. Jadi saya fikir, saya tengok guru saya, Telegram dia, Masya Allah, lebih kurang 3,000. Lepas tu dia selalu post dekat FB. And then dulu saya pun buat benda yang sama macam tu, tapi benda tu tidak mendatangkan, bukan manfaat tak datang.
cuma kurang sambutan. Jadi saya fikir, guru aku pakai center, aku kena cuba buat satu platform untuk aku sebarkan ilmu kat sini, yang mana ilmu tu berlandasan apa yang aku belajar zaman aku belajar tu, itu yang aku sampaikan balik. Apa yang guru-guru cakap yang betul lah, maksudnya ada part yang kita boleh sampaikan, ada part yang kita tak boleh. Seperti contoh minum arak tu biarlah rahsia, memang hukumnya haram lah, tak ada yang halal tak ada gitu kan. Hukum main gitar dan sebagainya tu kita akan bahas, tapi kita takkan bahas dekat ni kerana kita ni ilmu kita masih cetek, melainkan guru kita yang Masya Allah alim-alim ulama gitu kan, maka diorang boleh lah. Kita level-level ni mutadik ni biasa, kalau mutawasit tu insyaAllah lah kita mutadik lagi kan. Maka saya meniru pada guru saya lah, kerana saya suka tengok pemikiran dia alim dan juga dia ada pemikiran pemodenan, pemikiran yang kehadapan. Jadi saya suka pemikiran dia. Saya tidak mengatakan guru-guru saya lain tu tidak alim macam dia, tidak, saya tidak kata gitulah. Tapi yang sebenarnya saya nak mengatakan bahawa setiap guru-guru yang saya belajar tu ada pemikiran masing-masing. Ada pemikiran dari segi tasawuf, saya suka. Ada pemikiran guru dia kau macam ni. Ada seorang bisnes tapi ilmu, ada seorang dia alim bisnes dan juga macam mana dia memerintah satu benda tu ataupun dia mengawas tu benda tu dengan sistematik. Itu yang saya suka kat situ. Pelajar-pelajar kami sebenarnya terdiri daripada kanak-kanak dan juga para remaja. Orang tu pun ada lebih kurang dalam 2-3 orang sahajalah, tidak ramai. Orang kata kat apa ni, government pencen gitulah kan, yang ada kat dalam Darul Fuqaha Center ni lah. Antara subjek-subjek yang kami ajar adalah pengajian Iqra', pengajian Muqaddam, Syama'il Muhammadiyah. Lepas tu kita ada bahasa Arab, bahasa Melayu, matematik, sejarah. Lepas tu kita ada lagi nahwu sorof. Lepas tu ada penerang hati, tasawuf. Itu yang baru saya sebutkan ni adalah penambahan baru yang telah kami musyaratkan baru-baru ini untuk kami menambahkan sedikit subjek di dalam Darul Fuqaha Center. Kalau sebelum ni kita ada pengajian Muqaddam, kita ada Iqra', lepas tu kita ada pengajian Syama'il Muhammadiyah, lepas tu kita ada pengajian tasawuf. Itu je, tak banyak pun. Lepas tu ada hadis An-Nawawi, tu tafsir At-Tabari tu kita ambil juzuk 30 je. Saat kami dah pernah belajar bersama Syekh Ramadan Al-Karim gitu kan, kita belajar dengan dia, so insyaAllah kita sampaikan benda itu berlandasan benda yang sama. Itu saja. Tidak, orang kata apa, dia tidaklah terlampau orang kata dalam ni belajar mantik, belajar balaghah, belajar iqna', tak ada. Kita je belajar benda-benda basic. Dan kita juga ada safinah fiqah yang paling basic lah, iaitu safinah tu Najar. Kalau bagi pelajar-pelajar kelas alim, insyaAllah mereka akan tahu kitab tu kita yang nipis gitu kan. Kita mengajar yang tu saya lah, kalau babak yang tu saya memang saya akan pegang. Antara subjek-subjek yang saya pegang adalah Safinah tu Najar, Syama'il Muhammadiyah. Lepas tu kita ada beberapa subjek yang saya pegang, tapi antara dua ni memang saya akan pegang lah. Lepas tu kita ada Al-Ajurmiyah, insyaAllah pun saya akan pegang. Tapi kita belajar secara basic sebab kita ada ulangan, dan saya baru beli kitab lagi untuk penjelasan rujukan saya untuk memudahkan saya lah, insyaAllah. Tapi itu antara subjek-subjek yang telah kita bahaskan ataupun telah kita cadangkan untuk tahun ini, mempertambahkan 5 subjek lagi. So kita ada 11 subjek yang ada kat dalam Darul Fuqaha Center. Bismillahirrahmanirrahim. Darul Fuqaha Center ini bermula kelasnya pada hari Khamis sehingga hari Ahad, 4 hari, seminggu 4 kali je lah kelasnya malam. Kerana apa? Itu adalah waktu-waktu yang free untuk anak-anak belajar gitu kan. Yang betul yang pertama lah. Dan sistematik kami lah, saya menerapkan guru-guru di dalam Darul Fuqaha Center ni dengan begitu tegas, begitu detail. Maksudnya setiap masa doang saya akan ambil tahu. Contoh pelajar masuk hari ni tak, okey, ambil kedatangan dorang, ambil and then send kat saya. Okey, screenshot kelas mula pukul berapa, habis pukul berapa. Ini pelajar-pelajar apa yang diorang faham, apa yang diorang tidak faham. Contoh mereka diorang faham apa itu fa'il dan maf'ul, diorang faham.
Tapi bila masuk mubtada khabar mereka tidak faham. Kan? Bermula Iskandar itu adalah handsome. Gitu. Dia tak faham yang tu kan. Ni sifat mausuf. Na'an man'u ni Ustazah macam mana Ustazah gitu kan. Ustaz tentulah kan. Jadi kita akan cuba, budak ni tak faham. Apa yang aku kena buat untuk bagi budak ni faham. Itu sebagai seorang pengasas yang saya akan fikirkan bagaimana kita nak memahami. Sebab kita dulu pernah duduk dalam konsep yang sebegini. Jadi macam mana kita nak guru-guru kita memahamkan kita. Begitu juga saya sebagai pengasas untuk memahamkan pelajar-pelajar saya dan guru-guru. Contoh, Ustaz saya tak faham lah yang ni tapi saya kena ngajar yang ni. Okey, tak apa. Yang ni part ni saya tak faham. Okey, baik. Saya akan fikir, saya akan cuba bahas sikit-sikit. Kalau mungkin saya pun tak faham, saya akan tanya guru saya. Ustaz. Ni minta maaf nak tanya, ni apa gitu kan. Apa lamul amri ni gitu kan, contoh. Itu sedikit lah. Dan sistematik kami adalah kami menjaga waktu. Yang kedua, kami menjaga kita punya kebajikan di dalam company kami. Dan yang terakhir, kami menjaga pelajar-pelajar yang duduk bawah DFC ini, Darul Fuqaha Center ini, menjadi anak-anak yang berguna, menjadi anak-anak yang memahami agama, menjadi anak-anak yang tahu halal dan haram. Dan soalan-soalan tadi semua saya dah jawab. Jadi kesimpulan dia ataupun result dia adalah sebenarnya tujuan Darul Fuqaha Center ini adalah untuk membantu anak-anak yang mana mereka tidak memahami ilmu agama itu. Seperti kalau hari ini kita pergi ke Bukit Bintang, kita tengok kebanyakannya orang Melayu yang mana mereka seumpama tidak tahu ilmu agama. Sayanglah, kita tak nak, sebab kita tahu Nabi SAW sendiri takut umat-umatnya masuk ke dalam neraka dijadikan bahan bakar. Kita tak nak yang tu. Kita nak semua kita ni masuk ke dalam syurga Allah SWT. Jadi saya bertanggungjawab memikirkan benda-benda macam ni. Dakwah bagus, tapi dan dakwah kita juga perlu mengajar tentang ilmu agama. Bagaimana kita nak anak-anak ini menjadi insan yang rabbani, menjadi insan yang madani. Kita nak yang macam tu. Kita tak nak mereka rasa macam tak boleh. Kita tak nak. Saya fikir benda ni dah lama. Kalau hari ni, dulu aku satu orang yang ilmu agama aku kurang faham, tapi hari ni aku faham. Alhamdulillah, syukur. Apa yang aku faham hari ni aku akan sampaikan. Dan saya ke universiti ni orang panggil saya ustaz, orang panggil saya macam Allah share gitu kan. Kita ilmu tak ada lah hebat mana. Cuma mereka pandang segi macam awak faham sini. Tak salah main gitar gitu kan. Saya main gitar juga. Selepas ni saya tengok guru saya main gitar, saya cuba cari hukum. Alhamdulillah saya jumpa bukan dalil lah, tapi petunjuk lah. Alhamdulillah. Dalah itu kita dah jumpa main gitar dan dasarkan hukum. Gitu macam tu, main game dan sebagainya. Jadi itulah tujuan Darul Fuqaha Center ini ditubuhkan. Jadi kalau tuan-tuan yang telah melihat video ni ingin menghantar anak ataupun tuan-tuan sendiri nak belajar, bukan belajar, kita sama-sama belajar tentang ilmu agama sedikit, bolehlah ataupun di IG saya ataupun di Facebook saya, orang boleh DM ataupun message saja. InsyaAllah di situ kita akan berdiscussion lah macam mana keadaan, macam mana kerana apa ilmu ini perlu dikongsikan. Janji ilmu itu benar, ilmu itu telah kita kuasai. Kalau tak kuasai jangan memandai-mandai. Jadi itu sedikit daripada saya. Yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang buruk pun datang daripada Allah Ta'ala. Tetapi atas kelemahan diri saya sendiri sebagai seorang hamba yang lemah. Dan saya mengakhiri dengan tasbih kifarah dan surat al-as. Subhanahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di masa akan datang.